Jika kita melihat pada langit pada waktu malam, kelihatan berjuta-juta bintang di langit. Tahukah murid-murid, bintang-bintang ini sebenarnya boleh membentuk corak-corak tertentu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersua kita kembali dalam sesi pembelajaran kita pada kali ini, dan tajuk kita pada kali ini ialah buruj. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid dapat menjana 3 hingga 4 idea tentang buruj dengan betul. Kriteria kejayaan, murid-murid dapat menyatakan maksud buruj. Kedua, murid-murid dapat mengenal pasti bentuk buruj dengan betul. Ketiga, murid-murid dapat menerangkan kegunaan buruj. Dan yang keempat, murid-murid dapat mereka cipta projek buruj. Baiklah murid-murid, untuk memulakan pembelajaran kita pada kali ini, kita mulakan pembelajaran kita pada kali ini dengan melaksanakan aktiviti projektor buruj. Apa itu projektor buruj? Baiklah, antara alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat projektor buruj ini, pertama, murid-murid memerlukan lampu suluh, baris, pen, pensel, gunting, jarum, skrin atau layar atau dinding, tube cardboard, kertas warna dan gelang getah. Murid-murid boleh melaksanakan aktiviti ini di rumah bersama keluarga dan rakan-rakan. Baiklah, apa yang perlu murid lakukan? Pertama, lakukan aktiviti ini secara berkumpulan. Lakar satu bulatan sebesar tube cardboard. Lakar satu corak buruj. Untuk corak buruj, murid-murid bolehlah merujuk dalam buku teks. Ketiga, potong bulatan buruj dalam saiz yang lebih besar. Keempat, letakkan bulatan buruj tadi pada hujung tube cardboard dan kelepekkannya. Ikat dengan gelang getah. Kelima, tebuk lubang pada lakaran corak buruj menggunakan jarum. Keenam, masukkan lampu suluh ke dalam tube cardboard dan lakukannya di dalam bilik yang gelap. Ketujuh, halakan projektor buruj ke skrin dan nyalakan lampu suluh. Baiklah murid-murid, untuk memudahkan kefahaman murid-murid untuk melakukan aktiviti ini, ayo kita sama-sama saksikan video ini. Ada banyak cara nak buat macam ni. Tiup tisu yang dah habis, lampu suluh, jarum, pensel ataupun pen, pembaris, beberapa getah dan juga apa-apa kertas je. Okey, mula-mula lakarkan gambar buruj dekat atas kertas. Tapi saya tunjuk macam mana untuk buat buruj pari dulu. Okay. Kemudian ambil lakaran buruj tersebut dan letakkannya ke atas gegolong tisu dan ikatkannya menggunakan getah. Boleh juga kalau nak ikat 2 kali untuk mengetatkan kertas tersebut. Selepas itu, ambil jarum dan tebuk mengikut corak buruj yang dipilih. Lepas kertas telah ditebuk, ambil sebuah lampu suluh dan letakkannya di belakang. Dan dah siap. Okey, selepas dah siap buat projektornya, saya dah ambil lampunya dan tengok hasil dia. Ni buruj apa ni?
Buruj pari. Buruj apa sih? Lantik. Baiklah murid-murid, murid-murid telah melaksanakan aktiviti membina projektor buruj. Apa itu buruj? Dan apa kaitannya dengan bintang? Buruj ialah gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Bintang-bintang yang berada di langit akan membentuk corak-corak tertentu dan corak-corak ini dikenali sebagai buruj. Terdapat banyak buruj yang telah dikenal pasti, namun untuk pembelajaran kita, murid-murid hanya perlu mengenal pasti beberapa buruj sahaja. Apa yang perlu murid kenal pasti? Ya, pertama, jenis buruj tersebut dan yang kedua, kegunaannya. Kita pergi kepada buruj yang pertama, belantik atau dalam bahasa Inggerisnya Orion. Belantik merupakan buruj yang membentuk corak seperti seorang pemburu. Terdapat 3 bintang yang tersusun seperti tali pinggang pada buruj belantik, iaitu di sini. Belantik muncul di hemisfera utara dan selatan dan belantik menunjukkan arah utara. Seterusnya, buruj pari. Buruj pari ialah buruj yang membentuk corak seperti layang-layang. Buruj pari hanya buruj yang ada 4 bintang dan buruj pari ini muncul di hemisfera selatan. Manakala arah yang ditunjukkan untuk buruj pari ialah arah selatan. Seterusnya, buruj biduk. Buruj biduk merupakan buruj yang membentuk corak seperti gayung atau senduk yang bertangkai. Buruj biduk terdiri daripada 7 bintang. Buruj biduk muncul di hemisfera utara dan buruj biduk menunjukkan arah utara. Buruj biduk sebenarnya adalah sebahagian daripada buruj yang dikenali sebagai Ursa Major yang membentuk corak seperti seekor beruang. Antara kegunaan buruj biduk yang penting ialah buruj biduk boleh menentukan masa untuk menanam tanaman. Seterusnya ialah Scorpio. Buruj Scorpio pula buruj yang menunjukkan corak seperti kalajengking. Buruj Scorpio muncul di hemisfera selatan dan buruj ini digunakan untuk menentukan musim menuai. Baiklah murid-murid, murid-murid telah mengenal pasti 4 buruj dan kegunaannya. Terdapat buruj yang menunjukkan arah utara dan selatan dan terdapat juga buruj yang boleh menentukan masa untuk menanam dan masa untuk menuai. Ini adalah rangkuman kegunaan buruj dalam kehidupan. Antaranya ialah buruj boleh membantu perjalanan. Buruj yang menunjukkan ke arah utara seperti buruj biduk boleh membantu perjalanan manusia. Kedua, pelayaran. Para kelasi yang berada di atas kapal menggunakan buruj untuk berlayar di laut. Buruj-buruj yang menunjuk ke arah utara dan selatan boleh membantu pelayar untuk berlayar di lautan. Dan yang ketiga, dalam bidang pertanian, buruj juga digunakan untuk menentukan masa untuk menanam sesuatu tanaman dan masa untuk menuai sesuatu tanaman. Sebagai contoh, buruj biduk boleh menentukan masa untuk menanam, manakala buruj Scorpio boleh menentukan masa untuk musim menuai. Baiklah murid-murid, seterusnya, mari kita laksanakan latihan pengukuhan untuk meningkatkan kefahaman murid-murid. Rajan dan Husni menjalankan satu penyiasatan untuk mencari corak yang dihasilkan bintang di langit pada waktu malam. Jadual 1 menunjukkan hasil penyiasatan mereka. Soalan pertama, A. Apakah buruj? Tandakan pada petak yang betul. Bintang-bintang yang berkelipan di langit pada waktu malam atau gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam? Jawapan yang tepat ialah ya, gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Soalan B,
Berdasarkan jadual 1, namakan buruj dan yang dilihat pada hemisfera selatan. Terdapat 2 buruj di sini. Jadi jawapannya ialah pertama, ini adalah buruj Pari dan ini adalah buruj Belantik. Soalan C. Rajah 2 menunjukkan 3 orang pendaki gunung yang tersesat setelah kehilangan beg mereka. C. Bagaimanakah pendaki-pendaki ini dapat kembali semula ke kem mereka yang terletak di arah utara? Kata kuncinya ialah arah utara. Murid-murid perlu mengenal pasti buruj mana yang menunjukkan arah utara. Baiklah, jawapannya ialah memerhatikan buruj biduk atau memerhatikan buruj belantik. Buruj biduk dan buruj belantik menunjukkan arah utara. Baiklah murid-murid, seterusnya, ayo kita berfikir di luar kotak sebentar. Bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa lepas. Tetapi, bintang-bintang akan berkelip jika kita melihatnya dari bumi. Mengapa? Sudah tentu murid-murid biasa melihat bintang di langit dan kelihatan bintang-bintang itu berkelipan. Apakah yang menyebabkan bintang-bintang itu berkelipan? Baiklah murid-murid, bintang-bintang berkelipan pada waktu malam adalah kerana cahaya daripada bintang dibiaskan. Cahaya yang dibiaskan tadi memasuki atmosfera bumi yang mempunyai beberapa lapisan suhu. Ini menyebabkan ia kelihatan berkelip-kelip. Bermaksud berlakunya pembiasan cahaya daripada bintang semasa memasuki atmosfera bumi. Maka apabila kita melihat bintang dari bumi, kita akan melihat bintang seolah-olah berkelip-kelip. Baiklah murid-murid, di dalam pembelajaran kita pada kali ini, apakah nilai murni yang kita dapat pelajari berkenaan dengan buruj? Ya, kita perlulah rasa bersyukur kepada Tuhan kerana mencipta gugusan bintang ini, iaitu buruj, untuk menghiasi langit dan memberi manfaat kepada manusia. Buruj-buruj ini memberi manfaat seperti membantu manusia dalam perjalanan dan pelayaran dan membantu manusia dalam bidang pertanian. Seterusnya, kita juga perlulah membuat muhasabah atau renungan bahawa penciptaan buruj ini bukanlah sebagai satu petanda atau penentu nasib yang dilaksanakan oleh beberapa golongan tertentu. Buruj tidak dicipta untuk menentukan nasib seseorang, tetapi buruj dicipta untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Seterusnya murid-murid, ayo laksanakan tugasan 1 dan tugasan 2. Sampai di situ dulu pembelajaran kita pada kali ini. Semoga murid-murid mendapat manfaat dari pembelajaran kita pada kali ini. Selamat belajar dan stay safe at home. Sekian, terima kasih.